Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tajuk pada hari ini ialah hadis tentang persahabatan. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap temannya, dan sebaik-baik jiran di sisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap jirannya. Daripada hadis riwayat Al-Hakim, dari Nu'man bin Bashir Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah seumpama satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka mengakibatkan seluruh tubuh menjadi demam dan tidak boleh tidur. Daripada hadis riwayat Muslim, seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya, merendahkannya, menyerahkan kepada musuh dan tidak menghinanya. Daripada hadis riwayat Muslim, teman yang paling baik adalah apabila kamu melihat wajahnya, kamu teringat Allah, mendengar kata-katanya, menambahkan ilmu agama, dan melihat gerak-gerinya teringat mati. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal, mengenali dan beramal mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Daripada surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat yang mensyariatkan mengenai peranan dan pengaruh kawan, antaranya firman-Nya yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah dan hendaklah kamu bersama-sama orang yang bersifat benar. Daripada surah At-Taubah ayat 119. Hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, seseorang itu adalah mengikut agama temannya. Oleh itu, hendaklah seseorang itu meneliti siapa yang menjadi temannya. Daripada hadis riwayat Abu Dawud, hadis Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari bermaksud, diumpamakan rakan yang soleh dan rakan yang jahat ialah seperti berkawan dengan penjual minyak wangi dan tukang besi. Penjual minyak wangi tidak akan mensia-siakan anda sama ada anda membelinya atau hanya mendapat bau harumannya. Tukang besi boleh menyebabkan rumah anda kotor atau baju anda terbakar. Okey, apakah ciri-ciri sahabat yang baik? Pesanan Al-Qurmah, seorang sahabat Rasulullah SAW kepada anaknya, wahai anakku, sekiranya engkau berasa perlu untuk bersahabat dengan seorang, maka hendaklah engkau memilih orang yang sifatnya seperti berikut. Yang pertama ialah pilihlah sahabat yang suka melindungi sahabatnya. Dia adalah hiasan diri kita, dan jika kita dalam kekurangan nafkah, dia suka mencukupi keperluan. Yang kedua ialah pilihlah seorang sahabat yang apabila engkau mengulurkan tangan untuk memberikan jasa baik atau bantuanmu, dia suka menerima dengan rasa terharu. Jikalau ia melihat kebaikan yang ada pada dirimu, dia suka menghitung-hitungkannya atau menyebutnya. Yang ketiga ialah pilihlah seorang sahabat yang apabila engkau mengulurkan tangan untuk memberikan jasa baik atau bantuanmu, dia akan suka menerima dengan rasa terharu dan dianggap sangat berguna. Dan jika ia mengenai keburukan dirimu, dia suka menutupinya. Yang keempat ialah pilihlah sahabat yang jikalau engkau meminta sesuatu daripadanya, pasti ia memberi. Jikalau engkau diam, dia mula menyapamu dulu, dan jika ada suatu kesukaran dan kesedihan yang menimpa dirimu, dia suka membantu dan meringankan serta menghiburkanmu. Yang terakhir sekali ialah pilih sahabat yang jikalau engkau berkata, ia suka membenarkan ucapan dan bukan selalu mempercayainya.
sahaja. Jikalau engkau mengemukakan suatu soalan yang berat, dia suka mengusahakannya, dan jika engkau berselisih dengannya, dia suka beralah untuk kepentinganmu. Dalam kitab Al-Hikam ada menyebut, jangan berkawan dengan seseorang yang tidak membangkitkan semangat taat kepada Allah, amal kelakuannya, dan tidak memimpin engkau ke jalan Allah. Dalam satu hadis yang bermaksud seseorang akan mengikut pendirian atau kelakuan temannya, kerana itu tiap orang harus memilih siapakah yang harus didekati sebagai kawan atau teman. Sufyan As-Sauri berkata, siapa yang bergaul dengan orang banyak harus mengikuti mereka, dan siapa mengikuti mereka harus bermuka-muka dengan mereka, dan siapa yang bermuka-muka dengan mereka maka binasalah seperti mereka pula. Seterusnya ialah hati-hati atau tinggalkan sahaja sahabat seperti yang terdapat di sini. Yang pertama ialah sahabat yang tamak, kerana dia sangat tamak dan hanya memberi sedikit dan meminta yang banyak, dan ia hanya mementingkan diri sendiri. Yang kedua ialah sahabat yang hipokrit. Ia menyatakan bersahabat berkenaan dengan hal-hal lampau atau hal-hal mendatang, kata-kata kosong, dan jika ada kesempatan membantu, ia akan mengatakan tidak sanggup. Yang ketiga ialah sahabat pengampu. Dia setuju dengan semua yang kamu lakukan, tidak kira betul atau salah. Yang parahnya, dia setuju dengan hal yang tidak berani untuk menjelaskan kebenaran. Di hadapanmu ia memuji dirimu, dan di belakangmu ia merendahkan kamu. Yang keempat ialah sahabat pemboros dan suka hiburan. Ia menjadi kawanmu jika engkau suka pesta, suka berkeliaran dan melepak pada waktu yang tidak sepatutnya, suka ke tempat-tempat hiburan dan pertunjukan. Ali bin Abi Talib Ar-Raw berkata, sejahat-jahat teman ialah memaksa engkau bermuka dan memaksa engkau meminta maaf atau selalu mencari alasan. Kemungkinan engkau berbuat kekeliruan atau dosa, maka ditampakkan kepadamu segala kebaikan oleh kerana persahabatanmu kepada orang yang jauh lebih rendah akhlak atau iman daripadamu. Seterusnya ialah sebaik-baik sahabat. Dan sekiranya engkau berkawan seorang bodoh yang tidak menurutkan hawa nafsunya, lebih baik daripada berkawan dengan orang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya. Sebaliknya, kebodohan apakah yang dapat disebut bagi seorang yang sudah dapat mengekang atau menahan hawa nafsunya? Dalam sebuah hadis ada keterangan seseorang itu akan mengikut pendirian sahabat karibnya, kerana itu hendaknya seseorang itu memperhatikan siapa yang harus dijadikan kawan. Menurut ahli syair pula, sesiapa yang bergaul dengan orang-orang yang baik akan hidup mulia, dan yang bergaul dengan orang-orang rendah akhlaknya pasti tidak mulia. Bersahabat dengan yang lebih rendah budi dan imannya sangat berbahaya, kerana persahabatan itu saling pengaruh mempengaruhi, percaya mempercayai, sehingga dengan demikian sukar sekali untuk dapat melihat untuk memperbaiki kesalahan sahabat yang kita sayangi. Bahkan kesetiaan sahabat itu akan membela kita dalam kesalahan, dosa, kekeliruan itu, yang dengan itu kita pasti akan binasa kerananya. Oleh itu, hati-hatilah memilih kawan, kerana kawan boleh menjadi cermin peribadi seseorang. Apapun berkawanlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari redha-Nya.
Yang seterusnya ialah menjalin persahabatan cara Rasulullah. Contoh persahabatan Rasulullah ialah persahabatan antara Nabi Muhammad SAW dengan Saidina Abu Bakar adalah ikatan persaudaraan yang perlu dicontohi oleh umat Islam. Mereka sama-sama terbabit dalam perniagaan sehingga menjadi sahabat karib. Kedua-duanya mempunyai akhlak mulia, sama haluan dalam perjuangan sehingga terjalin kasih sayang dan kemesraan. Persahabatan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar adalah contoh terbaik umat akhir zaman dan memperjuangkan agama. Ia sewajarnya dijadikan panduan bagi umat Islam memilih kawan yang baik. Keutamaan Abu Bakar di mata Rasulullah dijemakan menerusi sabda baginda bermaksud, jika ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan umat sekaliannya, nescaya akan berat lagi keimanan Abu Bakar. Daripada hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW juga meluahkan isi hatinya kepada Abu Bakar seperti dinakalkan dalam buku susunan Syekh Ahmad Semaid 10 yang dijaminkan masuk syurga. Katanya, semoga Allah merahmatimu, engkau adalah sahabatku, engkau telah membenarkanku ketika orang lain mendustakanku, engkau telah membantuku ketika orang lain membiarkanku, engkau telah beriman kepadaku ketika orang lain mendustakanku, engkau telah mententeramkan hatiku ketika hatiku sedang dalam keadaan keluh kesah. Sesungguhnya tiada siapa pun, biar apa pun sekali yang dilakukannya buat diriku, yang dapat menyamai apa yang dibuat olehmu. Allah Subhanahu Wa Taala memilih Abu Bakar sebagai teman karib Rasulullah SAW dalam mendukung usaha dakwah amat bertepatan dengan sekali mencari kawan yang baik dan mampu membimbing ke arah kebaikan. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, teman yang baik dan teman yang tidak baik itu diumpamakan seperti pembawa kasturi dan peniup api. Maka si pembawa kasturi mungkin memberikan kasturi itu kepada kamu, atau kamu dapat membelinya, atau kamu dapat mencium bau yang wangi. Bagaimanapun peniup api mungkin membakar pakaianmu, atau kamu dapat mencium baunya yang busuk. Daripada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menggariskan beberapa perkara bagi memilih teman atau kawan yang baik. Antaranya, hendaklah bersahabat dengan orang yang bertakwa dan beriman. Sabda baginda bermaksud, jangan kamu bersahabat melainkan dengan orang yang beriman, dan jangan berikan makanan kecuali kepada orang yang bertakwa. Daripada hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Yang kedua ialah hindari daripada berkawan dengan yang buruk perangai dan akhlaknya. Ibnu As-Sakir menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah kawan yang buruk akhlak dan perangainya, kamu akan dikenali sepertinya. Sabda baginda lagi, seseorang itu berada cara hidup kawannya, maka perhatikanlah tiap seorang daripada kamu, siapakah yang didampinginya. Daripada hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Yang keempat ialah membantu kawan ketika kesempitan. Daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, seseorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Dia tidak menzaliminya dan tidak mengelakkan diri daripada menolongnya. Sesiapa yang melepas hajatnya, sesiapa yang melepaskan saudaranya daripada suatu kesempitan, maka Allah akan melepaskan satu kesempitan daripada kesempitan hari kiamat. Dan siapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah akan melindunginya pada hari kiamat. Daripada hadis riwayat Al-Bukhari.
Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.